kita ni prihatin terhadap pembinaan pada golongan pemuda belia ni, ya. Kalau tak fikir memanglah letaklah tak hibur-hibur. Agak-agak tak fikirlah orang lain, ya, untuk menyelamatkan generasi pemuda belia ni. Sebab itulah benda-benda macam ni perlu kepada apa? Kesungguhan, kesedaran, kepimpinan dan pertanggungjawaban dari pihak yang diberikan otoriti untuk memerintah dan sebagainya. Sama juga macam ayat Allah Ta'ala yang alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang sekiranya diberikan kuasa untuk memerintah di atas muka bumi, adalah dia mendirikan solat untuk diri dia dan rakyat dia, menunaikan zakat, ya, suruh kepada yang baik, cegah, ya, daripada melakukan kemungkaran, ya, dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semua urusan, ya. Semua urusan ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada panduannya, ada ajarannya, ada nasnya, ya, barulah kejayaan akan terhasil itu. Nah, ini yang dikatakan bagaimana tanggungjawab seorang pemimpin kepada rakyatnya. Tadi saya dah ulas yang perkara 7 tu, Aisyah dan Asma ni, sumbangannya golongan wanita kepada jihad, kepada dakwah, kepada hijrah Nabi SAW ini disebut di sini ada, ya. Dan bagaimana cerdiknya, ya, yang kita Asma ini ketika membawa makanan dan ubat-ubatan kepada ayahandanya dan juga kepada Rasulullah SAW, ya, dia bawa sekali tukang gembala kambing ni untuk melalui tapak-tapak yang dilalui itu, supaya kambing-kambing ni lalu. Kan kalau pada pasir itu berdebu, kalau dah lalu ramai-ramai itu kaki kambing lah berdebu, dah hilang lah tapak manusia lah. Ini cerdiknya dia, ya. Dua adik-beradik yang memahami perjuangan itu penting, ya, yang dikatakan jihad wanita untuk Islam pada zaman Rasulullah. Dan juga hari ini kita seorang wanita, isteri kita, anak-anak perempuan kita, bagaimana sumbangan mereka ini, ya, kepada Islam ni pula. Paling tidak mendidik anak-anak di rumah, dengan agama, itu sumbangan mereka, yang dikatakan tangan kiri mendidik anak, tangan kanan mengoncang dunia itu, ya, seorang wanita yang hebat peranannya, sekalipun tidak berada, ya, di medan dakwah secara lantang bersuara kebenaran, tapi sekurang-kurangnya dia menegakkan, ya, Islam di dalam rumah tangga kita, pada anak-anak kita, ya, didik mereka dengan didikan yang soleh dan solehah, ya. Ini wanita Islam berjasa besar dalam mendidik generasi sahabat yang masih kanak-kanak, begitu juga generasi tabi'in. Wanita Islamlah juga yang telah berperanan membentuk generasi-generasi ini di atas dasar akhlak dan adab Islam. Mereka juga berperanan membina generasi-generasi di atas asas kecintaan kepada Islam dan Rasulnya. Generasi tersebut merupakan generasi yang paling agung diketahui oleh sejarah, dari segi tekad, juga kemudian perjalanan hidup serta kebaikan agama dan dunia, ya. Ini di antara ibrah pengajaran yang berlaku dalam sejarah Nabi, ya. Hari ini kita wajib memahami hakikat ini. Lantas kita berusaha agar para pemudi dan para isteri membawa panji-panji dakwah islah, pembaikan. Maksud Islam itu pembaikan di tengah-tengah masyarakat wanita itu. Sebab wanita inilah sebagian besar daripada masyarakat kita. Kalaulah Islam itu tidak dijadikan asas paksi kehidupan mereka, maka masyarakat akan rosak binasa kerana wanita ini. Malah hari ini kita tengok wanita seolah-olahnya dijadikan sebagai barangan dagangan. Nak jual kereta pun gambar wanita seksi, rokok pun wanita seksi, apa nak minum air minuman pun wanita juga lah yang diperagakan seksi, ya. Walau kalau kita tengok, ya, apalah kena-mengenanya wanita itu dengan lumba kereta. Ada lumba kereta kan, sebelum apa tu dia posing di sebelah kereta lumba tu. Apa kena mengena dia dengan kereta lumba? Kalau fikir-fikir,
macam tak runcing tidak. Yang lumba tu lelaki semua. Daya tarikan itulah sebenarnya wanita umpamanya berdagang akhir zaman ini, ya. Teruk manusia ni, ya. Jadi seolah-olah jadi apalah, ya, barang mainan. Inilah. Jadi sebab itu cabarannya berat, ya, kepada golongan wanita ni untuk mendidik generasi remaja wanita khususnya ni lah, yang paling banyak sebagian daripada masyarakat kita. Kita tengok dalam universiti pun, ya, saya biasa pula masuk pergi USIM hantar anak saya, tengok pelajar lelaki dan pelajar perempuan ramai sangat lagi pelajar perempuan. Kalaulah mereka tidak dibentuk dengan agama, memang sebab dekat USIM ramai yang pasal-pasal agama. Ya, kalau di tempat-tempat lain, Allah, ya, dengan macam-macam pakaian begitu begini. Kalau tak dididik dengan agama, habis rosak binasa golongan-golongan ini, ya. Justru itulah kita ni dituntut memberi perangsang kepada anak-anak dan adik-beradik perempuan kita dan saudara-saudara kita untuk mempelajari syariah di sekolah-sekolah yang dipercayai, pengajaran Islamnya, ya, di kuliah syariah, di universiti dan sebagainya. Ini penting, tuan-tuan. Kalau mereka jahil, tak faham hukum hakam, ini yang merosakkan, ya. Jadi bujur lalu berintang sapu ni, ya, habis. Wanita, semua wanita, walaupun mereka dah sampai marhala universiti, agama tak ada, mudah saja terjebak dengan seks dan sebagainya. Malah na'udzubillah sebagian daripada pelajar-pelajar kolej, sekolah swasta dalam khususnya, nak bayar iuran mahal, ada yang sanggup memperdagangkan diri untuk dapatkan bayaran, dan dengan duit itulah dia bayar iuran pembelajaran dia. Ada yang berlaku, ya, bukan tak berlaku. Sanggup menjadi perempuan simpanan dan itu sebagainya. Ada pula jenis-jenis yang ada rupa, ada gaya, ada keterampilan, habis. Alhamdulillah, tuan-tuan, ya. Jadi seperti roda pengislahan Islam mampu kita tolak ke depan lebih kuat, lebih deras lagi, ya. Setiap kali bertambah bilangan pemudi-pemudi yang alim tentang agama ini, yang paham agama, paham syariat, jadi dakwah Islam yang melaju ke depan. Itu maksudnya. Itu perlu dibina anak-anak kita, terutamanya yang perempuan, dengan saksiah Islamiah, dengan ilmu, dengan kepahaman, supaya mereka ni berakhlak dengan akhlak ummahatul mukminin, ya, sebagaimana akhlak ibu-ibu, ya, yang merupakan istri-istri Rasulullah SAW. Itu jelas sebagai ibu-ibu pada orang mukmin. Itu yang baru tangan kiri berdua anak, tangan kanan menggoncang dunia. Itu begitu jadinya. Tapi kalau agamanya tak ada, ya, bukan tangan kiri berdua anak, tangan kanan menggoncang dunia, ya. Kalau semuanya dah jadi maksiat, dia goncang dunia bergegar goncang kerana wanitanya tidak beriman. Terbalik, dunia bergegar kerana ramainya wanita tidak beriman dan maksiat dan sebagainya. Itu balik begitu, ya. Jadi penglihatan orang musyrik telah disekat dari perkara 8 ini. Dia penting tadi kita bina generasi kita, ya, khusus anak-anak perempuan kita, ya. Selanjutnya perkara 8, penglihatan orang musyrik telah disekat daripada melihat Rasulullah dalam gua Sur, ya. Sedangkan mereka di situ terdapat juga riwayat menceritakan tentang sarang laba-laba dan macam-macam burung merpati, ya. Semua ini adalah contoh yang menjadi bukti apabila kita tunduk dan khusyuk kepada Allah SWT, Allah Ta'ala akan jaga kita, selamatkan kita. Ini sama juga sebagaimana yang Rasulullah SAW pesan kepada Abu Bakar. Dia nampak orang kafir depan, depan tu, dia dah takut. Tapi, ya, Rasulullah sebut kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu khawatir, innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama-sama kita, ya. Jadi tak perlulah kamu takut. Inilah yang dikatakan pertolongan Allah. Sama juga macam pejuang-pejuang Islam di mana di Afghanistan dulu, berhadapan dengan tentera Rusia yang siap untuk kebal sebagainya. Ada ditulis dalam buku jihad di Afghanistan, ya. 4 orang apabila dikepung, akhirnya ditakbir, ya. Apabila ditakbir, tiba-tiba orang-orang yang mengepung dia semua angkat tangan. Dia kata apa? Di belakang mereka semua terlalu ramai, beribu-ribu tentera
yang kata